سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, hadirin muslimin yang saya kasihi, mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat Allah dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat kita sama-sama Allah ketemukan untuk menyambung tadabbur surah Al-Mulk. Dan hari ini kita nak masuk ayat yang kedua. Ayat yang kedua, betul? Mudah-mudahan tadabbur ni memberi kesan manfaat kepada kita di dunia dan akhirat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadhakkara ulul albab. Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah surah 38 ayat 29 firman, ini sebuah kitab kami turunkannya kepada engkau wahai Muhammad supaya engkau menyampaikan kepada umat dan mubarak, penuh dengan keberkatan. Ayat yang saya baca ni ada dalam muka surat 455. 455. Bagaimana kita nak beroleh kebaikan Quran yang melimpah ruah, yang mubarak. Ini surah Sad ayat 29. Tu kan? Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Jadi mula dengan apa ayat tu? Kitabun, iaitu satu isim, kata nama yang dimasukkan kitab itu Quran. Hadza kitabun. Takdir dia kita boleh letak macam itulah. Masya-Allah. Saya boleh bantu Ustaz. Tafadhal. Insya-Allah. Jadi di situ maksud apa? Himpunan tulisan. Kitab ni maksudnya himpunan tulisan yang ditulis oleh qalam. Yang menulis apa? Tentang takdir kita ni sebenarnya. Takdir kita ni yang dah dicerita dalam masa depan. Berapa ramai nanti Allah kata apa? Dalam ayat lain. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Maksudnya Allah beritahu awal dah. Akan ramai penuh dalam neraka jin dan manusia. Ini cerita masa depan. Jadi umat yang paling beruntung adalah yang paling hebat umat Islam lah. Dia ada satu panduan yang hebat dan dah cerita awal-awal apakah bakal berlaku masa depan dia nanti. Supaya dia bersedia untuk mengatasi bahaya yang bakal dia akan hadapi tu. Dan di samping itu juga Allah cerita berita gembira pula dalam Quran. Kan? Seolah kalau orang ni, kadang-kadang kita tengok cerita barat ni, dia memang suka benda-benda tu. Sebab orang yang tahu masa depan ni, orang yang beruntung. Kan? Dia ada buat cerita apa, dia boleh tahu apa bakal berlaku. Contohnya, untuk dia elakkan daripada benda tu terjadi. Tapi hakikatnya cerita tu rekaan je. Tak ada pun macam tu. Tapi Quran ni real, benda ni Allah dah beritahu dah. Nanti macam ni lah akan berlaku. Kamu akan lalu sekian-sekian tempat. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbuka hatman maqdiya, dalam surah lain. Sesungguhnya kamu semua pasti akan lalu satu titian. Apa? Sirat tu. Dalam Quran surah 19 ada Allah sebutkan.
Dan ini satu ketetapan yang memang Allah dah aturkan. Memang kita akan hadapi benda tu. Jadi ini satu sebenarnya kebaikan untuk kita semua. Dan inilah Quran. Sebab itu Allah sebut kitabun dalam ayat yang kita baca ni. Ini adalah sebuah kitab, sebenarnya inilah kitab takdir kehidupan kita. Siapa yang ikut kitab ni dan mengikut nasihat yang ada dalam kitab ni, insya-Allah apa dia? Biiznillah takdir kehidupannya pasti baik. Sedangkan siapa yang ingkar dia, pasti dia akan binasa. Itu ketentuan yang pasti. Menurut siapa kita tahu benda tu? Dalam kitab ni. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat yang melimpah ruahnya, kasih sayang dia, Allah turunkan kitab ni, aturkannya, penurunannya. Anzalnahu ilaika, Allah turunkan kepada manusia terbaik iaitu Rasulullah. Mubarakun. Dan kitab ini penuh dengan apa? Kebaikan. Mubarak ni seperti mana yang kita dah sebut dalam surah kita, Tabarak tu. Samalah. Kebaikan yang melimpah ruah, yang banyak dan berkekalan. Tidak lain adalah apa dia? Sebenarnya iman dan amal soleh tu. Dua tu. Dia sumber untuk dapat kedua-dua tu, tentulah Quran ni. Jadi apakah cara untuk kita mendapat keberkatan, kebaikan tersebut? Lepas tu Allah menyebutkan liyadabbaru ayatih. Jadi perkataan liyadabbaru itulah tadabbur kita tu. Kan? Pasal liyadabbaru. Sebenarnya ayat dia liyatadabbaru. Asal kalimah tu li kat sini yatadabbaru. Wazan dia ni tadabbara. Tadabbara wazan dia. Tapi ta ni dihilangkan untuk meringankan, ada dia punya lah kenapa sebab dia dalam ilmu nahwu, ilmu saraf tu. Jadi tadabbara ni, jadi apa beza wazan ni? Asal dia dabara je. Dabara ni maknanya hujung. Penghujung sesuatu. Jadi sebab tu kita panggil anggota kita apa? Yang hujung. Habis dah lepas makan je hujung apa dapat hasil? Kita didubur kan, dubur tu, tapi itu bahasa kita sebenarnya. Bahasa yang sebenarnya dubur ni bukan maksud itu saja. Apa saja yang hasil yang dapat di hujung tu, sesuatu tu, itu nama dia dipanggil dabbara. Sebab itulah dalam sebuah hadis Nabi kata kepada, silap saya, Ibnu Umar Nabi ajar, sahabat yang kecil, la tada'anna, Nabi kata jangan tinggalkan antakulu, jangan engkau tinggalkan untuk ucap benda ni fi duburi kulli solah. Nabi kata pada penghujung setiap solat. Apa dia? Doa dia? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Setiap hujung solat jangan tinggal tu. Nabi kata apa? Duburi tu. Itulah maksud dia. Jadi jangan lepaskan doa mahal ni. Boleh hujung je, jangan lupa baca tu. Itu. Dubur tu maksudnya satu benda yang penting yang akhirnya dapat di akhir kisah tu. Jadi sebab itulah Quran ni Allah suruh tadabbur. Kenapa? Kita baca daripada awal ayat sampai hujung dia dan dapat apa? Dapat hasil yang baik setelah tu. Itu yang kita nak. Itulah Quran. Dan pasti hujung kitab terbaik, penghujung dia pasti terbaik. Allah nak kita dapat yang terbaik. Jadi perkataan tadabbur ni pula beza. Tadabbur ni, wazan ni kalau dalam bahasa Arab lah, musaraf ni, dia antara makna ni dia banyak fungsi makna. Antaranya makna dalam ni li takalluf. Takalluf ni maknanya apa? Takalluf ni satu memperbanyakkan mengulang-ulang dan menanggung
tanggung beban tu. Dan sifat dia, dia kena tanggung beban yang berat untuk buat benda ni. Benda yang nak buat banyak kali, nak kena ulang-ulang, ni benda berat. Tadabbur ni memang benda berat. Tafakkur, semua wazan-wazan tu, tadabbur, tafakkur, ta'akul, tazakkur. Wazan tu sifat dia melelahkan nak buat. Sebab apa? Nak tazakkur, nak ingat satu benda, kan macam nak hafal Quran, kena buat ulang-ulang. Dan boleh buat sikit-sikit, tak boleh, kena buat banyak. Ramai orang satu buat benda kan, untuk dunia dia boleh buat benda ni, betul tak? Tapi kenapa dengan Quran dia tak nak buat? Dia boleh buang masa untuk dapatkan benda yang akhirnya dia akan tinggal. Tapi untuk benda ni yang dia nak jemput di akhirat nanti ni, syafi'an li ashabi, Quran ni, dia tak sanggup nak buat pula. Akhirnya apa? Dia dirugikan. Banyak lama dah kita ni, betul tak? Kita dah banyak masa rugi dah. Akhirnya apa? Kita telah pun menjayakan cita-cita siapa? Musuh kita, syaitan dan kuncu-kuncu syaitan. Siapa kuncu syaitan? Orang kafir lah. Macam dalam surah apa Allah kata? Surah 41 ayat 26. 41 ayat 26. Cuba. Surat apa dah? Dah jumpa? Muka surat. Siapa dah jumpa bagi muka surat? Bantu rakan-rakan yang lain. 479. Cuba. Saya nak kita apa? Tengok betul-betul ayat ni. Ayat ni memang besar. Dan nama surah ni pun sangat antara surah yang penting. Surah Fussilat. Kuat sangat. Ijaz. Dia jadi dengung kan. Okey. Okey, jumpa eh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا, siapa tu? Dan orang-orang yang ingkar dia berkata. Jadi ayat ni memang cerita tentang orang-orang musyrikin, musuh Rasulullah. Mereka memusuhi Rasulullah sebab apa? Sejak bila start permusuhan dengan Nabi? Saya rasa sebab sejak bila? Sejak Nabi dapat wahyu dan Nabi sampai wahyu, ketika itu mereka musuhi Nabi. Jadi permusuhan ni bermula apabila Quran turun. Maka bermulalah perseteruan yang sangat-sangat dahsyat di antara iman dan kufur. Iman dan kufur. Jadi apa mereka kata ni? Ni antaranya la tasma'u li hadzal Quran. Jadi ketika melihat Nabi ni bila sampai Quran wahyu, Nabi sebut ada orang yang ikut Nabi sikit demi sikit, makin lama makin ramai, dan apa yang mereka ikut itu semua sangat berlawanan dengan yang mereka dah pegang ni kan. Jadi kerana itulah mereka kata apa ni? Bahaya ni. Kalau dia dengar ni menyebabkan berlaku satu perubahan besar. Berlaku kekuatan yang kita nak goyangkan susah. Mereka tahu benda ni. Apa maksud la tasma'u tu? Jangan dengar. Macam mana cara tak nak bagi dengar? Dengar apa ni? Dengar apa? Al-Quran. Kalau cikgu, murid tu bising, lepas tu cikgu tu suruh diam, dengar cikgu cakap, maknanya untuk dapat apa? Apa tujuan dengar? Kalau kat sekolah, dengar untuk belajar, dapat pelajaran, itu maksud dia. Jadi pertama, kalau boleh apa dia? Sebab tu mereka nak kita biar ramai-ramai nanti nama je Muslim tinggal.
tapi baca Quran tak pandai dah. Satu, kalau boleh jangan semua pandai baca Quran. Ramaikan umat Islam yang tak pandai baca Quran. Cantik. Sebab apa? Ni memang mereka nak. Ini dia punya cita-cita utama. Jangan dengar kalau boleh. Kalau boleh apa, semua biar 99% semua tak reti baca Quran dah. Satu. Yang kedua, tadi tujuan dengan nak apa? Nak faham, nak dapat pelajaran. Jadi kalau dengar pun dengar je, tak apa. Tapi jangan bagi dapat faham supaya mereka masuk ke dalam ni dan berlaku perubahan besar, mereka ada kekuatan. Ini bahaya. La tasma'u li hadzal Quran. Okey. Jadi kerja yang mereka buat ni, Allah guna tasma'u ni ya. Ini fi'il nahi lah, adalah nahiyah tu. Dan dia mudhari'. Boleh mudhari' maknanya apa? Istimrar maknanya sampai sekarang itulah dia. Sampai sekarang daripada zaman Nabi ni. Betul ayat ni kita kata tak boleh hanya berpegang dengan asbabun nuzul saja. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah Quran ni dengan lafaz umum, bukan hanya sebab khusus. Oh ini cerita Quraisy je, kami tak ada kena-mengena, bukan. Sampai sekarang itu kerja dia. Jadi dia berjaya tak menjayakan kerja ni? Berapa persen yang boleh berhenti baca kakak? Okey, satu, kalau berhenti ramai, berapa pula yang faham? Berapa pula yang dapat pelajaran? Kan? Ini nombor satu. Ini adalah cita-cita utama mereka. Dan mereka nak membunuh apa sebenarnya? Membunuh iman lah. Umat Islam ni. Dengan apa? Sebab mereka tahu ini sumber iman yang kukuh, yang ampuh. Kalau dapat lumpuhkan ni je, selesai masalah. Senang nak masuk dia punya apa? Doktrin yang lain. Jadi sebab itu kita perlu perkuatkan pengetahuan kita dengan Quran ni terutamanya. Supaya dia jadi satu yang biasa dah. Kan? Baik. Satu. Yang kedua, kalau dia tak boleh halang dengar, apa dia buat? Dia tak boleh halang juga macam mana pun. Kan? Akan ada sentiasa yang sanggup yang nak dengar ni. Jadi dia buat apa yang kedua? Walghaw fihi. Apa tu? Walghaw. Al-ghaw tu maknanya apa? Ada dua kataan. Laghaw. Laghaw tu maksudnya? Lalaikanlah mereka. Kalau bahasa Inggeris dia baru rasa sikit. Bahasa Inggeris apa? Make thing useless. Buat satu benda tu useless apa? Tak ada nilai. Tak ada faedah. He tu rujuk pada apa? He tu. Kalau domain dia a'id. A'id ke mana? Saya rasa. Domain. Kan? He tu domain. Nya tu rujuk pada apa? Al-Quran. Nya tu balik ke Quran. Buat Quran tu supaya ada. Tapi dia sia-sia je. Tak ada apa. Jangan bimbang. Boleh faham? Hari ni berapa banyak Quran kat sini? Kat surau ni. Mungkin lebih ramai daripada jemaah ke? Apa faedah yang ada dengan Quran yang kita ada sekarang? Dapat nilai yang hebat tak? Dengan bacaannya ataupun ni semua ada nilai kita baca ni semuanya masuk. Faham tu? Susah dah kan? Dia rasa macam begitu jauh. Jadi itu kesan. Yang kedua, kalau tak boleh bagi halang dengar tak apa. Tapi biar fihi buat sia-sia useless dengan nikmatnya ada tapi tak ada berguna. Tak ada berguna. Itu yang kedua. La'allakum last sekali supaya apa? La'alla dalam Quran dia punya majoritinya la'alla di sini bukannya li taraji. Kalau dalam bahasa Arab yang biasa, taraji maknanya harapan. Betul kita terjemah apa? Mudah-mudahan, semoga. Tapi kalau Quran, kalau kita buka tafsir, memang bukan maksud tu. Dia maksudnya ta'liliyah. Ta'lil ni apa? Supaya. Bukan semoga harapan. Bukan. Allah memang nak. Supaya. Apa dia? Kamu dapat kalahkan. Supaya kamu dapat kalahkan mereka ni orang beriman. Sebab apa? Dah lumpuh kepala dia dah. Sumber utama mereka telah lumpuh. Memang ni dapat kalah. Ini ayat ni ingat cukup-cukup. Surah berapa ni? Fussilat ayat 26. Baik. Jadi sekarang ni kedua-dua sirah yang Allah guna itu walghaw fihi. Satu sirah orang kafir ni dia guna nahi. Satu kan? Dia menghalang.
Dan bukan saja halang. Ini orang kata kalau main bola tu, defend dan offensive. Defensif dan offensif, dua-dua dia bantai. Satu dia defend, dia bagi kukuh punya, dia halang. Satu lagi dia serang. Serang apa ni? Wal ghaw tu serang. Dah lah tadi dia halang kita tak nak dengar Quran. Tak bagi faham. Yang kedua dia buat apa? Dia serang. Wal ghaw tu dia menyerang kita dengan apa dia? Benda-benda lara tu. Boom, dia serang. Agak-agak macam mana? Aktif tak? Ke kerja tu dia diam tengah buat kerja ke atau tengah rehat? Kita serangan macam mana? Serangan. Gadget hari ni kan. WhatsApp je lah. Semua tu. Semua yang asalnya alat harus. Asalnya. Hukum ni harus, tak ada masalah. Dia alat. Tapi tengok, bila manusia jahil dengan sumber ni, dia dapat tak kekang, hikmahnya tak ada. Sebab tu dalam surah Yasin kita biasa baca apa? Yasin wal Quranil Hakim tu maknanya apa? Allah sumpah, Quran ni sumber yang ada hikmah. Quran ni hikmah. Apa maksud hikmah? Sebenarnya hikmah ni maknanya di dalam. Kita nampak hikmah macam hukum, kebijaksanaan. Sebenarnya hikmah ni lebih dalam nak bagi faham mudah macam ni. Dulu kita pernah tengok, kita lah dulu masa balak kan, tak ada lori pakai apa? Nak angkut balak pakai gajah. Gajah tu besar, gajah liar kan. Jadi orang yang naik gajah tu besar tak? Kecil je. Dia pakai apa nak pukul gajah? Kayu besar ke ataupun rotan kecil je? Kecil je kan, tapi gajah tu ikut dia tak? Ikut je dia. Jadi kalau orang yang macam tu, dia berjaya kontrol gajah tu, apa nak kata? Hakam tu al-fil lah. Ataupun ad-dabah. Hakam tu dabah. Hakam tu maknanya, daripada kata hakamah, hukum. Maksudnya apa? Bukan dia hukum gajah tu. Aku telah berjaya mengawal gajah tu. Jadi Quran ni, wal Quran ni hakim. Hakim tu ni apa? Sumber yang memberi keupayaan untuk manusia berjaya mengawal sesuatu yang suka dikawal. Kawal nafsu, kawal masyarakat, kawal... Itulah dia hikmah. Satu Nabi bila datang dan buka, akhirnya apa? Mudah tak kawalan? Dengan mudah Nabi buka Fathul Mekah tu kan? Macam tu saja. Hebat kan? Itulah hikmah. Bila hikmah ni ada pada masyarakat, mudah kerja kita. Hikmah pada anak-anak, apa kita nak bimbang tak dia seorang-seorang? Tak bimbang. Sebab dia ada hikmah. Kita yakin, dia takwa. Tak ada masalah. Kita tinggal. Allah jaga dia. Bila kita hidup dengan hikmah, maka itulah masyarakat apa dia? Yang unggul sebenarnya. Itulah dia yang dibina asas daripada Quran ni. Hikmah. Hari ni ada hikmah tak? Tak ada. Tak upaya. Kadang-kadang bau sikit je. Hari ni kawan manusia kan? Putus cinta dah nak bunuh diri dah. Betul tak? Tak ada hikmah. Quran lah sumber hikmah. Macam mana dapat hikmah? Mestilah kena tahu, faham dia. Jadi itu dia. Jadi cita-cita mereka dah berjaya dan mereka sekarang tengah aktif buat kerja ni. Apa dia? Dia halang kita supaya pandai Quran, dengar dia kan? Dan bahkan dia halalkan kita dengan satu yang supaya buat sia-sia dia. Ya, dua ni. Satu dia halang, satu dia serang. La'allakum taghlibun, dan kita pun dah kalah dah. Dan mereka buat kerja. Kita buat kerja tak? Apa kerja kita buat? Kita belajar Quran macam mana? Kita duduk relax je. Kita mendalami Quran nak dengan sibuk kerja kita. Mereka memang tak nak bagi kita dengar dan faham. Kita usaha faham tak? Macam mana? Jadi orang yang sibuk bekerja dengan orang yang direhat, contohnya ada dua company, kan? Dua syarikat. Satu syarikat ni dia rehat-rehat je. Sedangkan mereka ni sedang bersaing ni. Satu lagi ni sibuk dengan macam-macam promotion dia buat kerja. Agak-agak yang mana akan menang? Yang mana akan jatuh? Yang duk relax lah. Yang duk relax tak ada apa-apa, okey je kan? Macam itulah kita hari ni. Tak ada usaha yang memperkasakan, jom kita faham masuk ni. Jadi kita dah dekat dengan apa? Syahrul Quran, bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Jadi kita panggil madrasah Ramadan. Yang mana pada waktu itulah kita nak bertadarus yang banyak Al-Quran ni. Jadi ini masanya untuk kita pertingkatkanlah pengetahuan kita dengan ni. Dan kita nak gagalkan cita-cita mereka ni dalam ayat Allah sebut dalam surah ni.
Cerita-cerita mereka sejak turunnya Quran ni ayat yang kita baca ni sampailah sekarang sebenarnya. Itulah yang berterusan berlaku. Dan itu sangat berkait rapat dengan apa yang kita dah bincang. Tu masuk surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ayat yang ke-2. Kita terus masuk Kita baca surah Al-Mulk ayat 2 tu. Inilah satu bentuk ujian di antara mukmin dan kafir di dunia ni. Inilah ujian kita. Untuk tinggikan darjat kita, maka Allah beri kita ujian yang besar ni. Ayat 2. Inilah kehidupan kita. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini buka muka surat berapa? 562 Juzuk 29 surah pertama. Okey. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi rujuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita panggil badal. Tafsir kepada siapakah tabarak. Rujuk pada alladzi yang awal sebelum. Tabarakallazi biyadihil mulk. Siapa kali alladzi, dialah. Kita boleh kata apa? Dialah yang terus dialah Tuhan yang khalaqal mauta, menciptakan kematian, wal hayata, dan menciptakan kehidupan. Jadi Allah sebutkan sebelum ni cerita tentang dialah yang melimpah ruah keberkatan, yang maha suci, maha agung, maha tinggi, dan di tangannya lah segala apa? Segala kepemilikan, segala kerajaan, segala yang ada di dunia ni semuanya, di alam ni semuanya dia punya di tangannya. Dan dia maha perkasa, maha berkuasa di atas segala sesuatu. Nak menghilangkannya, nak mengadakannya atau apa saja, Allah maha berkuasa. Dan Allah kata dialah yang menciptakan dua perkara ni. Apa dia? Al-mauta wal hayat. Wal hayah. Yang kita faham, hidup dulu ke mati? Hidup dulu ke mati? Ni mati dulu baru hidup. Macam mana? Macam mana? Susunan berbeza pula dengan kita kan. Kita selalu hidup, mati. Hidup sebelum mati kan. Tapi yang ni mati dulu baru hidup. Macam mana? Jadi menunjukkan apa? Antaranya maksud faedah dia, pertama, apa yang paling utama yang kita kena sibuk fikir? Ni ada muawwal dengan muakhir, iaitu satu yang paling utama dan yang seterusnya. Apa yang paling kita patut fikir dulu kan? Mati. Ramai manusia sibuk fikir apa? Nak hidup macam mana ni Duit nanti ni, kan? Tak, Allah kata fikir ni mati dulu ni. Mati dulu, baru satu, faedah dia macam tu. Yang kedua, hakikatnya kita ni hidup dulu ke mati dulu? Ya. Kita ni sebenarnya dah ada dah. 50,000 tahun Allah cipta apa? Roh kita dah ada dah. Kan? Ketika mana tak ada jasad ni, tak ada ni, kita tak hayal lagi ni, kita sedang apa? Di alam lain mati, sedang mati. So itu Allah sebut tentang kematian ni dulu. Kita ni sebenarnya mati, kemudian baru hidup sekarang ni kat dunia. Kemudian nanti kita gimana? Kita mati balik. Last sekali, kita hidup sama ada hidup kat mana? Hidup bahagia sampai bila-bila ataupun sengsara, na'udzubillah min zalik. Tak nak. Tak ada mati dah lepas tu. Nanya. Kalau kena seksa lah sampai bila-bila pun. La yamutu fiha wala yahya. Tak mati, tak hidup. Tak ada nilai kehidupan masa tu. Na'udzubillah min zalik. Itu kan sebenarnya. Sebab tu Allah sebut dalam surah 2. Buka surah 2 Al-Baqarah. Saya tak tulis ayat lah tak apa Boleh follow
Surah Al-Mulk kita bincang ni, surah 67 ayat 2 Jadi pertama kita buka surah 2 ayat 28. 28. Muka surat 5 Okay. Apa A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Jadi Allah bertanya, kaifa? Kaifa ni takjub. Antara maknanya tanya, hairan. Macam mana kamu boleh kufur kepada Allah? Macam mana kamu boleh kufur kepada Allah? Kufur dengan nikmat-nikmatnya. Sedangkan wa kuntum, kuntum ni dia ada makna masa yang lampau dulu-dulu. Sedangkan dulu-dulu kamu dulu, sebenarnya kamu ni mati. Amwatan ni kamu ni tak wujud lagi maksudnya. Kamu belum wujud. Dalam jangka masa yang lama. Jawapan ni kita boleh rujuk juga amwatan ni dalam surah Al-Insan. Ayat pertama tu. Kan? Apa ayat surah tu? Biasa baca Jumaat. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah dulu setiap orang ni, setiap kamu ni telah datang waktu ketika mana kamu ni tak ada apa-apa pun, kamu tak boleh sebut, tak ada nama pun. Dulu. Sebelum kamu nak ada nama, dimuliakan orang, diangkat orang ni, kamu tak ada apa-apa pun. Bahkan air yang kalau terkena dekat badan kita pun kita buat apa? Jijik dan basuh je. Tak ada apa pun. Tiba-tiba sombong. Jadi Allah hairan, macam mana kamu boleh kufur? Kamu dulu benda itulah. Kan? Kemudian fa'ahyakum, lalu Allah hidupkan kamu, dia hidupkan kamu sekarang ni. Jadi sepatutnya kamu kena bersyukur, macam mana kamu boleh kufur? Kemudian lama berapa tahun hidup? Summa tu maknanya jangka waktu agak lama tu. Berapa tahun? 60-70 tahun. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku di antara 60 hingga 70 tahun. Wa aqallu may yajuzu zalik. Dan sikit saja yang lepas daripada tu. Kira 60-70 tu dah duduk mana? Dia dah packing bag dah tu. Dia dah dekat departure hall. Departure hall tunggu apa? Nombor flight ni naik je, dia pun dah boleh masuk dalam dah. Kan? Sini ada yang 40 ada. Berapa 40? Tak ada. 50? Tak ramai lah. 60? Macam tu 60 Masya-Allah, alhamdulillah. Semoga Allah panjangkan umur dalam ketaatan. Insya-Allah. Dengan 80 macam ni. Masya-Allah, alhamdulillah. Ini dah bonus dah. Mudah menjadi sebagaimana orang yang Nabi kata apa? Manusia terbaik. Kan? Apa dia? Manusia terbaik ni man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang umurnya panjang dan amalannya baik. Sentiasa, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kita bersama dengan ada orang-orang yang panjang umur dan baik ni, kita kena rasa banyak kurangnya kita lah. Yang muda-muda memang banyak apa? Banyak lagi amal soleh yang kita tak boleh nak mampu nak tandingi lah orang yang dah hidup lama ni. Lebih lagi kebaikan yang dia buat. Jadi itu Allah kata apa? Fa'ahyakum summa, tak lama lepas tu yumitukum. Apa tu? Okey, jadi tengok amwatan ni isim.
Kata nama. Kata nama ni maknanya sesuatu yang subut. Subut ni maknanya pasti macam tu lah. Tak ada buat perubahan dah. Memang dulu kamu ni. Kemudian ahya. Ahya kenapa ni fi'il madi? Maknanya apa? Fi'il madi. Lain tu, semua lain. Ahya memang telah berlaku. Sekarang ni kamu hidup. Jadi ayat ni memang untuk kita sekarang ni. Sebab orang mati tak boleh baca Quran. Orang hidup kita sekarang baca kan. Sekarang ni dia telah hidupkan kamu ni. Sekarang. Sebab tu fi'il madi. Telah hidup dah kita ni. Okey, kemudian summa yumi tu fi'il mudhari'. Nanti. Sekarang kamu boleh baca lagi ayat ni. Nanti kamu mati. Kemudian lepas tu kamu mati lama. Berapa tahun tadi? 60-70. Agak-agak lepas mati berapa lama pula nak bangkit? Pun tak boleh jangka. Bila tak boleh jangka juga guna summa bukan fa. Nampak Susunan Quran ni sangat-sangat cantik. Tadabbur dia tu kita seronok bila kita faham. Jadi summa yumitukum, summa boleh jangka tak bila kita nak bangkit balik? Berapa ramai orang yang dah masuk kubur? Berapa tahun agak? Yang jauh beribu tahun lebih panjang daripada umur dia masa hidup kat dunia, kan? Masih lagi tak tahu bila nak bangkit. Kita pun kalau mati pun tak tahu lagi tentang, kan? Berapa ribu tahun pula lagi dalam tanah ni kemudian baru bangkit. Jadi summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Kesimpulannya, akhirnya kemudian lepas kamu bangkit, Allah kena summa lagi. Maknanya apa? Lepas bangkit pun lama lagi tak? Rupa-rupanya lepas bangkit tu perjalanan lama lagi rupanya. Bangkit pada masyarakat berjalan lagi 50,000 tahun lagi. Rupanya perjalanan kita lepas ni jauh lebih panjang daripada perjalanan yang sekarang. Yang sepatutnya betul tak kita kena ingat kematian tu lebih daripada hidup. Macam mana nak makan macam ni. Ini ya kena jaga. Tapi yang lebih penting apa dia? Macam mana persiapan saya nak mati? Al-istidad di yaumir rahil kan? Persediaan pada hari rihlah panjang kita nanti. Ini kata-kata Sayyidina Ali ni pada tentang orang yang takwa, 4 perkara. Jadi apa persiapan? Sebab tu Nabi SAW bersabda, kita baca hadis ni, inilah orang yang bijak. Sebab tu Allah nak suruh kita bijaksana. Allah kata apa? Allazi khalaqal mauta dulu. Supaya kamu jadi orang yang bijaksana. Nabi kata, kita baca hadis ni, Al-kayyisu, boleh ikut? Dengar je ni. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Boleh hafal tak? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyisu maknanya orang yang bijaksana. Bijaksana ataupun cerdas akal fikir dia. Zakaun, orang yang bijaksana. Siapa orang yang bijaksana? Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal al-maut. Hadis Nabi SAW muttafaqun alaih. Baca al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Siapa ni? Orang yang bijaksana itu ialah orang yang dana apa? Dana ni banyak. Dana ni dia ada kalau wazan dia dayana tu dain. Itu maknanya apa? Din lah, agama kan. Cara hidup, din. Ataupun dain tu juga hutang. Hutang yang perlu dicari untuk dilunaskan. Jadi maksudnya macam tu juga. Kita pun kalau nak cari ni untuk buat kita sebut cari apa? Cari dana. Ada kaitan tu. Betul? Ramai orang pandai cari dana kan untuk ni. Ya. Dana akhirat alhamdulillah. Maksudnya orang bijaksana lah. Jadi orang yang sentiasa hidup dia apa? Dana. Sibuk mencari bekalan untuk diri dia. Dengan apa? Wa amila. Wa ni kita juga boleh kata haliah. Iaitu dia buat apa? Macam mana cara dia cari bekalan?
Amilah apa? Dia bekerja. Kerja amal. Dia bekerja untuk apa? Semata-mata 5 untuk apa yang selepas mati. Dia kerja dia memang untuk selepas mati. Dia tak nak sia-siakan hidup yang singkat ni. Kerja dia untuk cari hayah dunia, bukan? Kerja dia untuk kehidupan selepas mati. Ini Nabi kata orang yang bijaksana. Supaya apa? Supaya lepas mati dia tak menyesal dan minta. Baru minta. Dan diakui betul benda ni. Ada ahli neraka nanti orang lepas ni akan ada manusia yang mengaku, ya Allah, betul lah dulu kami mati 2 kali, dulu kamu hidup 2 kali. Tolonglah kembalikan balik kami. Ada tak ayat tu? Bukan surah 40. Surah 40. Ayat yang ke 11 tak saya. Surah Ghafir. Jumpa muka surat beritahu Surah Ghafir, surah 40. Ayatnya yang ke 11, betul, yang 11. Sampai 12 kita baca. Kita dah nak time out lah ni kan? 4:08. Dah isyak lah. Dah. Tak apa, azan. Tak apa, lambat tu. 9:30, 10 kan? 9 kan? Okay, kita baca ayat yang ke 11 Kita baca dari 10 lah. Nampak sambungan dia tu. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum. إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. Jadi sesungguhnya orang-orang yang ingkar dahulu, telah dulu mereka di dunia mereka ingkar. Jadi mereka diseru ketika hari ni, bangkitan ni, dengan kata-kata apa? Lamaqtullahi akbar. Sudah pasti kebencian, kemurkaan, kemarahan Allah ini jauh lebih besar mimma ketikum anfusakum, daripada kebencian, kemarahan kamu kepada diri kamu sendiri. Jadi ketika hari ni dia benci dengan diri dia sendiri. Ada manusia ni yang dia akan benci siapa? Dia benci diri dia sendiri. Sebab kebodohan dia dulu masa kat dunia. Nabi kata orang bijaksana ni kan. Jadi sekarang ni dia benci sebab kebodohan dia dulu masa hidup singkat ni. Apa dia buat? Dia sampai macam ni. Tapi dia kata apa? Kemarahan Allah dan kebencian Allah kat kamu lebih besar daripada kebencian kamu sendiri sekarang. Okay. Kenapa? Iz tudu'auna ilal iman. Dulu, masa kamu hidup dulu, kamu diajak kepada iman. Ini apa ni? Sumber iman. Jom kita faham Quran ni. Jom kita tambah iman kita ni. Contohnya, belajar agama ni. Apa buat? Fatakfurun. Kamu ingkar, kamu tak nak buat. Ada banyak masalah lain nanti. Kamu beri macam-macam alasan. Kamu sibuk dengan benda lain. Sebab tu. Jadi sekarang ni apa diminta? Lalu mereka pun kata, mereka merayu. Baca ayat 11. Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnatain. Fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil.
Lalu mereka merayu, mereka kata apa? Wahai Tuhan kami. Wahai Tuhan kami yang cipta kami. Dia panggil Rabbana pula dah. Kan? Apa dia? Ya, amatana snatain. Sama kan? Kami dulu memang dah mati 2 kali. Bila? Tengok dia kata dia mati 2 kali. Dia mengaku dah. Bila? Sebelum dia hidup kat dunia dulu dia tak ada. Dia hina tak ada apa. Allah hidupkan dia. Sepatutnya dia kena syukur. Kemudian Allah pun matikan dia. Dan sekarang ni dia hidup. Dia mengakulah. Kami dulu pernah mati 2 kali. Kemudian wa ahyaitana snatain. Dan kami juga telah hidup 2 kali. Bila hidup? Kat dunia dulu. Hidup untuk bekalan hidup sekarang ni. Tapi dia mensia-siakannya. Jadi hidup kita kat sini untuk bekalan hidup kita yang di hari kebangkitan nanti tu. Hidup yang kedua kita nanti. Jadi bukanlah kita kata macam slogan siapa? Orang muda ni apa? Muda hanya sekali, hidup sekali kan? Enjoy ke tak ada? Tak ada. Itu memang menyesatkan sungguh. Janganlah. Jangan ada lagi lah. Jadi terang-terang ayat ni menyebutkan. Ini juga ayat ni rapat dengan akidah iman kita juga tentang hari akhirat. Dia rukun iman sebenarnya. Jadi fa'tarafna bidhunubina, maka sekarang kami mengiktiraf dosa-dosa kami dulu. Ketika kami dulu diajak kepada beriman, kami ingkari dia. Fahal ila khurujin min sabil, ada tak jalan keluar daripada tempat ni? Kami nak keluar, nak kembali balik dah, nak baiki balik. Baik, jadi ayat yang ke-12 kita baca. Zalikum bi'annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum. Wa in yushrak bihi tu'minu. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Jadi mereka tanya, ada tak jalan keluar daripada neraka, daripada tempat ni? Kami nak baiki balik sebab hidup kami rupanya sia-sia. Kami benci diri kami sendiri. Dengan kebodohan dan kami dulu masa kat dunia kami sia-siakan. Sekarang ni kami dah rugi ni. Jadi apa jawapan dia? Kamu dapat macam ni sekarang. Akibat sekarang ni, tu zalikum tu. Kamu dapat akibat sini macam ni sekarang sebab apa? Sebab salah kamu sendiri. Idza du'iyallah, dulu bila kamu diajak kepada Allah, apa dia? Wahdah, untuk semata-mata buat semua untuk dia ni, kafartum, kamu sendiri yang tolak. Kamu yang tak nak. Kamu kata tak ada masa, macam-macam alasan. Kan? Kemudian wa in yushrak bi, dan bila Allah ni disekutukan, kamu ikut pula, kamu yakin dengan jalan tu pula. Apa maksud dia? Ni termasuk kat mana? Ini bukan cerita penyembah berhala saja sebenarnya ayat ni tak cerita tu. Ayat ni cerita lebih luas. Apa dia? Nabi kata apa? Sebab tu Nabi kata, lawan hadis ni, ta'isa abdud dinar wa abdud dirham. Celakalah hamba dinar, hamba dirham. Tu maksudnya. Dulu bila diajak kepada Allah, kamu kata apa? Oi, sibuk cari duit kan? Banyak ya, betul. Sedangkan pemberi rezeki dia sikit saja. Untuk apa? Faham. Lakukan sesuatu ni ketaatan kepada Allah ni kita tahu. Dan wa in yushrak bihi, maksudnya luas. Ada manusia sanggup menyekutukan Allah semata-mata dunia dia tadi, akhirnya ditinggalkan perintah Allah. Banyak dunia dia tahu, akhirnya kalam Allah pun dia tak tahu. Kan? Macam mana kamu boleh nak dapat habuan dunia, kamu sanggup tadi memegang beban tadi kan? Tadabbur tu kena beban tu. Kamu sanggup menanggung beban tu semata-mata untuk itu, sampai kamu boleh berjaya berolehnya. Tapi yang ini sikit je, Allah bukan nak banyak pun, sikit saja. Tapi kamu tak sanggup buat, kamu tinggalkan. Itulah. Jadi sebab tu Nabi kata, celakalah hamba dinar. Mereka menyekutukan Allah dengan siapa? Dengan apa? Bukan dengan berhala, tapi dengan dinar dan dirham. Mereka menjadi hamba kepada dinar dan dirham, sedangkan sepatutnya mereka jadi hamba Allah. Celakalah hamba yang macam ni. Akhirnya dengan sibuk mencari dinar dan dirham, mereka tinggalkan apa? Firman Allah ni. Alangkah ruginya. Jadi sebab itulah hari ni sekarang, waktu ni Allah kata, fal hukmu lillah.
Sekarang hukum terletak pada Allah, tak ada ubah dah. Dulu Allah bagi kamu pilihan, kamu boleh buat. Tapi kamu tak nak pilih, sekarang tak ada masa dah. Kamu cakap apa pun tak ada guna, tak ada jalan nak lepas lagi dah. Dahulu ketika menyesal kat dunia, boleh tak kita baiki? Boleh. Tapi menyesal masa ni tak boleh dah. Jadi fal hukmu lillahil aliyyul kabir. Maka hukum sekarang ni adalah milik Allah semata-mata yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi itulah antara faedah kenapa Allah mula surah Al-Mulk. Kita berbincang ayat Al-Maut hari ni. Kenapa Allah mula dengan allazi khalaqal maut dulu? Sebab kematian lebih utama daripada kehidupan kita. Jadi persiapan mati lebih patut difikir dan disibukkan daripada persiapan cari kehidupan dunia ni. Inilah orang yang bijak. Sana dan Nabi kata apa? Aksiruz zikra hadhimil lazzati yakni al-maut. Banyakkanlah ingatan kita yang boleh melenyapkan segala kelazatan yang kita nampak ni kat dunia ni, iaitu kematian. Dan kitab ataupun kata-kata yang paling banyak ingatkan kita dengan kematian tentulah apa? Al-Quran, tak ada di tempat lain. Al-Quran paling banyak cerita akhirat. Jadi maka persiapkanlah diri kita dengan memperbanyakkan mentadabbur Quran ni. Tengok hari ni dah ada banyak usaha-usaha para ulama, orang-orang yang bijaksana ni, dia bantu dengan terjemahan kan. Ambil masa banyak buatlah macam tu. Sebab tadabbur ni sebenarnya bukanlah kat sini. Ini satu orang kata nak bantu je. Untuk rupanya ada kaitan cara macam ni untuk bantu. Tapi yang lebihnya kita sendiri dengan apa? Buat kat rumah sendiri-sendiri itu lebih lagi. Dan kita menangislah dengan apa yang kita baca. Itu lebih menjurus kepada apa? Cerahnya nanti kita punya hati ni, iman kita. InsyaAllah. Nikmat buat benda tu. Jadi itulah yang kita boleh. Dan kata Ibn Rajab Al-Hambali juga kan, ini bulan Rajab. Bulan Rajab bulan menanam. Kalau kita baca Lataiful Ma'arif tu, kitab dia, Rajab ni bulan nak tanam. Supaya nanti dah ada daun kan. Masuk Sya'ban dia dah tumbuh bunga dah. Kita tanam apa? Tanam benih Quran. Kita lazimi dia, rasa Quran ni dekat dengan kita. Jangan biar nanti, orang kata buat keluar minit kan. Masuk Ramadan, tiba-tiba baru nak, baru cari Quran semua. Tak. Sekarang masanya nak banyak dengan Quran. Baca dia, nak khatam pun boleh masa ni. Tapi banyak kan, tengok, bacalah. Cuba saya nak khatam terjemahan tu, baca kan, tengok cerita dalam tu. Daripada sebelah mana. Bermula dari bulan Rajab. Mudah-mudahan bulan Sya'ban dah ada bunga dah. Dan bulan Ramadan nak petik buah aja. Kita nikmati je bulan Ramadan tu. Supaya akhirnya keluar Ramadan, kita la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan apa dia? Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kamu akhirnya bertakwa. Takwa yang dapat bekalan takwa untuk sampai ke Ramadan akan datang. Itulah Quran. Jadi nikmatilah Quran ni ketika kita ni masih Allah beri peluang untuk hidup ni. Sibukkan diri kita dengan satu yang kalau kita sibuk takkan rugi. Apa dia? Apa benda yang kita sibuk takkan rugi? Quran lah. Baca dia semuanya pahala je. Tak ada satu benda pun yang macam ni. Kan? Kita suka sibukkan diri kita dengan WhatsApp yang tak ada pun jaminan dapat 2 pahala pun, 10 pahala pun. Tapi manusia sibuk. Tapi sibukkanlah dengan banyakkan diri. Mulazamah Quran, insyaAllah. Mudah-mudahan kita membina keluarga yang celik Quran semua. Bermula daripada rumah kita sendiri. Dan jadi budaya yang mengukuhkan iman kita, insyaAllah. Qul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a illa yusma'. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an ahlika wa khasatik. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa zahaba humumina wa humumina. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.